Baik, dan Sri semalam Datuk Sri Shakar ada memberitahu pembentukan kerajaan perpaduan ni UMNO sebenarnya masuk di saat-saat akhir. Apa sebenarnya yang berlaku? Tuan Sri? Saya tak boleh menyalahkan saudara Syakar kerana dia waktu itu tidak berada dalam kerajaan dan dia juga tidak berada dalam saf kepimpinan UMNO yang membuat keputusan pada ketika itu. Jadi saya bagi dia benefit of the doubt, tapi saya perlu membetulkan beberapa fakta yang saya fikir ahli UMNO berhak tahu. Saya tahu dulu saya terkongkong untuk nak menceritakan perkara ini sebagai ahli parti, kadang-kadang kita terpaksa akur dan walaupun penegasan saya membawa kepada saya akhirnya ditendang daripada parti, tapi fakta tetap fakta, ya. Apa perkara sebenar yang berlaku? Saya nak mengulangi sekali lagi. Keputusan pucuk pimpinan parti, khususnya presiden parti, untuk memberi sokongan kepada Anwar dan DAP bukan dibuat pada saat akhir waktu nak bentuk kerajaan pasca pilihan raya. Benda itu telah termaktub seawal tanggal 14 hari bulan Oktober 2020. Datuk Sri Zahid menulis dan menurunkan tanda tangan hitam putih untuk beri sokongan pada Anwar menjadi Perdana Menteri, yang secara tak langsung disebut sebagai jajaran baru, yang kami waktu itu menyatakan tidak setuju, yang pada waktu itu masih bercanggah dengan keputusan parti no Anwar, no DAP. Percanggahan ini bukan berlaku secara belakang-belakang. Saya waktu saya dipecat, saya tulis surat ni pada Datuk Zahid. Saya tak pernah reveal ni surat dan 6 bulan saya tulis. Dalamnya saya catatkan tentang tindakan Datuk Sri Zahid yang dia lakukan untuk melarikan membuat jajaran baru setelah kita berbaiat untuk membentuk Permuafakatan Nasional UMNO, PAS dan Bersatu. Datuk Sri Zahid juga lah mulanya suruh saya dan sekretariat tulis surat, dia sign, Haji Hadi sign, saya bawa pada Tan Sri Muhyiddin. Tan Sri Muhyiddin keluarkan surat hitam putih sebab Datuk Sri Zahid nak surat hitam putih, yang Bersatu juga sedia masuk Mufakat Nasional. Sewaktu beberapa hari selepas Datuk Najib dijatuhkan hukuman yang berat, kami ahli parlimen bersemuka dengan Tan Sri Muhyiddin. Dan Tan Sri Muhyiddin mengisytiharkan depan-depan ahli parlimen UMNO semua sekali bahawasanya ada benda dia boleh buat, ada benda dia tak boleh buat. Tapi soal nak suruh Bersatu masuk Muafakat Nasional ni walaupun berat, dia kata dia telah berjaya meyakinkan majlis tertinggi dia atas nama Penyatuan Melayu, dia sedia untuk menyertai Muafakat Nasional. Dan dia perturunkan hitam putih. Sampai sekarang saya pegang salinan surat itu. Kemudian, apabila itu berlaku, pada waktu itu jugalah Biro Politik UMNO buat keputusan menuntut jawatan Timbalan Perdana Menteri. Hari ini kita terpaksa bincangkan perkara ini. Dan Datuk Seri Ahmad Mazlan yang diberikan mandat oleh MKT untuk berhubung dengan Perdana Menteri dan juga Tengku Adnan secara maya, kerana waktu itu PKP, menyampaikan keputusan itu pada Perdana Menteri. Beberapa hari lepas itu, sewaktu bertemu di Parlimen dengan Datuk Sri Zahid juga memberitahu kepada saya supaya minta meyakinkan Tan Sri Muhyiddin melantik beliau jadi Timbalan Perdana Menteri. Dan saya memang menyampaikan hasrat itu kepada Perdana Menteri pada ketika itu. Tapi Perdana Menteri membuat jawapan yang tegas, dia tidak boleh melantik Datuk Sri Zahid sebagai Timbalan Perdana Menteri. Orang lain siapa-siapa pun tak apa, atas sebab-sebab yang kita semua faham. Dan keputusan itu saya sampaikan kepada Datuk Sri Zahid. Dan saya nampak selepas itulah jajaran baru mula dibuat. Beberapa minggu sebelum pilihan raya Sabah. Dan waktu sedang berkempen di Sabah lah, Datuk Seri Anwar Ibrahim keluarkan statement, dia cukup bilangan. Kalau masih ingat lagi apa berlaku. Jadi bila kita cek, daripada mana Anwar tiba-tiba cukup bilangan? Kerana usaha jajaran baru sudah mula dibuat oleh Datuk Seri Zahid untuk menyokong Datuk Seri Anwar. Dan sejak daripada itulah usaha untuk mengangkat Datuk Seri Anwar diusahakan oleh Datuk Seri Zahid. Bukan pasca PRU 15. Okey? Sebab itu dalam pilihan raya umum yang lalu ketika itu, sebenarnya mandat orang Melayu dan Bumiputera kepada parti-parti Melayu dan Bumiputera cukup besar, 123 kerusi.
74 bersama Perikatan Nasional, 26 campur 4 dan BN, 30 kursi bersama UMNO dan BN, dan 23 kalau tak silap saya bersama Parti Bersatu. PBB, GPS, ya. Di gabungan parti-parti Sarawak. Sebab itu dalam masa 48 jam selepas selesai pilihan raya, tuanku yang minta SD. Istana yang minta dan beri tempoh time sekian, tunjukkan siapa first to pass the post mengikut dasar Westminster yang kita pakai. Dan waktu itu cukup bilangan SD telah disembahkan. Ada orang kata SD tak sah. Macam mana boleh kata SD tak sah? Istana sendiri yang minta kemukakan secara bukti. Di sini tempat yang sebahagian ahli UMNO tidak diberi naratif yang tepat. Bila 115 itu setelah diserah pada Istana Negara, Presiden UMNO yang menimbulkan keraguan, bukan salah tuanku. Di mana cuba dinafikan sokongan sebahagian pada ahli-ahli parlimen yang menyokong pembentukan kerajaan yang berteraskan kepada gabungan 3 parti utama tadi, berserta juga dengan GPS. Oleh sebab itu, istana terpaksa menangguh. Ya. Tidak salah istana, ya. Istana terpaksa menangguh kerana ada keraguan tadi. Itulah saya terangkan malam tadi, maka Barisan Nasional terpaksa buat meeting. Bila buat meeting, dalam meeting itu jelas ambil jalan tengah, dah ada pertikaian. Daripada yang 10 ni diminta supaya tarik balik. Ya? Tarik balik dan buat keputusan tak menyertai mana-mana. Itulah keputusan parti pada waktu itu. Tiba-tiba bila Presiden UMNO pergi menghadap, dia pula menyatakan semua memang sokong. Dan ini menyebabkan mesyuarat tergempar Barisan Nasional diadakan selepas dia menghadap. Dan Barisan Nasional mempertikaikan keputusan itu. Ini bersaksikan semua anggota-anggota mesyuarat pada malam tersebut. Itu sebenarnya berlaku. Kenapa itu berlaku? Kerana Presiden UMNO nak bawa 30 undi ini untuk beri kepada Anwar di bawah jajaran baru yang dah lama dia usahakan. Ini faktanya, ini yang menjadi pertikaian antara kami yang berada di atas. Kita pula berpandangan, kita dah jadi Perdana Menteri, Datuk Ismail dah jadi Perdana Menteri. Kita berusahalah supaya parti kita ni menang besar, supaya kita dapat terus memimpin negara ini dalam keadaan bersatu dan PAS terima kepimpinan UMNO. Tapi UMNO sendiri potong sama UMNO, potong sana potong sini, akhirnya kalah banyak, kita jadi parti nombor 2 dan kita akhirnya declare diri kita hanya sebagai kingmaker. Ini perbezaan pendapat saya dengan mereka, itu saja. Tak ada benda peribadi, tidak ada benda apa. Sebab kami berpandangan UMNO ini kena memimpin perpaduan. Nama UMNO pun Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu. Kalau UMNO berjaya menyatu padukan Melayu, UMNO akan memimpin. Tapi sebaliknya, UMNO yang mufarakah, keluar. Dahlah kita kecil, kita keluar. Dan kita sanggup, kita hanya sekadar jadi kingmaker. Di sinilah pertikaian yang berlaku. Jadi, pembentukan kerajaan yang disertai oleh UMNO itu bukan semata-mata atas alasan kononnya titah tuanku. Tuanku hanya menitahkan itu bila dilihat tak cukup bilangan kerana Presiden UMNO tidak endorse beberapa orang ahli parlimen yang menggunakan tanggungjawab mereka mencukupkan 115 bagi kerajaan dibentuk. Kita tahu bila siapa-siapa membuat kerajaan, yang lain-lain akan follow. 115 itu permulaan. Kalau dah diangkat kerajaan pada waktu itu, yang dipimpin oleh UMNO, Bersatu dan PAS, rakan-rakan yang lain akan sertai. Tapi bila itu digagalkan, maka terpaksalah disuruh pula pihak yang satu lagi bentuk kerajaan. Memanglah lepas tu Sarawak pun terpaksa follow dan sebagainya. Itu saya tak nafikan. Sebab tuanku titah supaya selesaikan kemelut tak membentuk kerajaan. Itu saya tidak menafikan. Tapi peluang untuk kita bentuk kerajaan yang kita sendiri mengepalainya itu telah diberikan kepada kita. Kita yang tidak mengambilnya. Kenapa? Kerana perancangan 2 tahun sebelum pilihan raya. Yang saya katakan mulai bulan tahun 2020 lagi secara senyap. Tak diberitahu pada ahli yang usaha dibuat sebagai nak membentuk jajaran baru. Dan di situlah direka naratif supaya menanam kebencian semula kepada PAS dan juga kepada Bersatu. Maka
bersambung baliklah pertelingkahan orang Melayu. Dan sekarang ini orang Melayu lebih lunak membantai sama sendiri. Kita menghina lebay, menghina ulama, menghina sesama Melayu. Dan kita tak malu-malu pula untuk menjadi pembela kepada DAP. Dan ini timbul pertikaian lah. Termasuklah saya terjebaklah di situ. Dan saya bukan benci pada DAP kerana soal DAP-nya. Saya katakan DAP selagi mana dia tak mengubah dasar dia, kita tidak boleh mengangkat dia sebagai pentadbir. Kita boleh bekerjasama, kita boleh ta'ayus, boleh ta'awun. Tapi kita tidak boleh mengangkat untuk menjadi pemerintah dalam keadaan ideologi yang dia bawa itu masih dia kekalkan dan ideologi itu bercanggah dengan perlembagaan UMNO. Itu saja pegangan saya. Apa benda tu? Malaysia. Dia tak tarik. Konsep Malaysia ni nak mensamaratakan semua. Tak boleh. Sebab UMNO telah jelas dalam perlembagaan kita di mana duduknya Islam tak boleh disamaratakan dengan agama-agama lain. Agama lain bebas diamalkan, tapi agama bagi persekutuan hanya satu. Soal bahasa dan sebagainya. Tapi ada lagi perkara-perkara lain. Soal perkara menyentuh soal ideologi. Kalau nak bawa pahaman liberalism, nak bawa pahaman dan berbagai-bagai. Jadi bila kita letak DAP sebagai yang pihak yang berkuasa, dia jadilah macam jadi sekarang. Kesamaran tentang kalimah Allah. Hari ni pula cadang pula dah. Gulai babi dijadikan makanan kebangsaan. Apa ni? Politik-politik juga. Respeklah agama Islam. Jagalah sensitiviti orang Melayu. Orang Melayu sendiri tak minta nasi lemak dengan laksa tu jadi makanan kebangsaan. Tapi sambil cadang tu hari ni, hari Parlimen Kerajaan, cadang nasi lemak dengan laksa, kemudian selit kat situ, masukkan juga bak kutih ke apa semua ni, gulai babi. Jadi inilah contoh-contoh dia yang kita tak nak berlaku dalam negara kita. Tapi kenapa ini berlaku? Kenapa sensitiviti orang Islam terhadap, banyaklah akhir-akhir ini kita dengar soal penganugerahan, soal nama jalan, soal macam-macam. Ini berlaku secara halus. Ialah kerana ideologi yang berbeza. Jadi itu saja yang saya fikir saya perlu jelaskan, bahawasanya terjadinya begini sekarang, UMNO sendiri memilih untuk menjadi kumpulan minoriti dalam kerajaan. Sedangkan ada peluang orang Melayu, parti-parti Melayu terus bergabung dan memberi pimpinan pada orang lain sebagai kelompok teras. Itu penjelasan saya lah.